Dengar tak suara cikgu? Waalaikumsalam. Okey. Kita mula. Berapa orang dah ni? Ada 4. 11. Tak apa, kita mula. Yang mana masuk lambat nanti boleh tengok ya, recording. Okey, Afham ada? Ada Afham? Ada. Afham, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wajur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, macam biasa masukkan nama pada ruang chat atau kita boleh mula Okey, kita mula. Boleh nampak tak paparan cikgu ni? Okey, boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. Okey, kita mula. Muka surat 69. Dengar. Okey, kita terus. Awak dah buat kan? Ni patutnya kerja minggu lepas kan? Kita cuma nak semak jawapan, jalan kerja, betulkan sikit-sikit mana yang salah. Okey, nombor 1 ni betul tak? Awak tulis tak segi 4 tepat? Segi 4 tepat nilai sudut dia ialah 90. Maksudnya kat sini, setiap penjuru ni sudutnya ialah 90 darjah. Okey, simbol bulat kecil ni kita panggil darjah. Darjah adalah unit untuk mengira sudut. Dan bilangan bucu. Untuk bentuk segi 4 tepat, sisi ada 4 lah. Ni sisi. Garis lurus ni maksudnya sisi. Bucu tu yang tajam. Bucu ada 4. Sudut tu yang di dalamnya, yang X ni. Ini kita panggil sudut dia. Maksudnya berapa banyak sisi ni dia terbuka. Dia terbuka dia punya apa? Jarak lah maksudnya. Cikgu. Ya. Cikgu Apa ada dia? share screen ke cikgu? Tak. Tak share screen. Belum share ke? Tak. Belum. Kejap. Oh my god. Dapat tak? Dapat. Cakap seorang cikgu tadi ni. Alright. Ni sisinya. Sisi 4. Sisi tu garis lurus. Dah biasa dah, kita dah faham sisi ni apa. Bucu ni yang tajam. Ni, tajam ni. Ya, sisi yang tajam tu. Bukan sisi. Penghujung ni lah. Ataupun pertemuan di antara dua sisi ni kita panggil bucu. Ya. Dan juga sudut. Sudut ada 4. Sudut tu yang di sebelah dalam ni. Ya. Lengkungan daripada satu sisi jumpa satu sisi yang lain ni kita panggil sudut. Sudut dalam unit darjah. Darjah simbol dia macam bulat kecil. 90 darjah. Okay, kalau awak tengok nota awak yang saya suruh print tu satu set tu, nota ada pada muka surat berapa cikgu tak ingat, tapi nota yang ini di sini ada dinyatakan dengan lengkap nama poligon, bentuk dia, berapa sisi bucu, paksi simetri, perpenjuru, semua ada. Dan juga ukuran satu sudut pedalaman. Sudut pedalaman ni maksudnya sudut yang di dalam. Setiap satu, kalau contoh segitiga ni, setiap satu sudut pedalaman dia tu nilai dia ialah 60 darjah. Kat sini pada bentuk segitiga ada berapa sudut pedalaman? Kelas?
Tiga. 90. Jadi kalau kamu jumlahkan 60, 60, 60, tu yang dapat 180 darjah jumlah sudut pedalaman. Faham tak apa maksud jumlah sudut pedalaman? Okey. Dan kita ada bentuk-bentuk yang lain lah. Segi empat sama, pentagon, semua jenis-jenis poligon yang awak dah belajar. Bermula daripada darjah 4 tak silap cikgu, awak dah belajar bentuk-bentuk poligon. Dan macam mana kita nak mengingat sebab setiap poligon ini sudut pedalamannya berbeza. Jumlah sudut pedalaman pun berbeza. Sebenarnya kita ada formula pengiraan. Formula pengiraan untuk bagi kita cepat ingat ialah kita nak kira berapa jumlah sudut pedalaman pada sesuatu poligon, kita gunakan formula ini. Yang ni awak boleh sambung catat. Contengkan pada nota awak, letakkan sebagai nota tambahan. Okey, N ini ialah bilangan sisi pada poligon tu. Katalah segi 4 tepat, dia punya bilangan sisi 4 kan? Kalau nak kira jumlah sudut pedalaman ni ialah 4. Kalau kita nak kira jumlah sudut pedalaman segi 4 tepat, dia punya N dia tu maksudnya jumlah sisi dia ada 4. 4 tolak 2 tinggal 2 kan. 2 darab 180 ialah 360 darjah. Jadi kita tengok sudut segi 4 tepat. Nampak jumlah sudut pedalamannya ialah 360 darjah. Begitu juga kita guna pakai formula itu untuk bentuk-bentuk poligon yang lain. Contoh macam heptagon. Macam mana kita nak kira heptagon? Kita tahu heptagon ada berapa sisi heptagon? Kelas? 7. Ada 7 kan? Ada 7. Jadi macam mana kita nak kira dengan cepat berapa jumlah sudut pedalaman? 7 tolak berapa form? Yes. 7 tolak 2. 2. Tekan dengan 180 darjah. Betul. Jadi bila 7 tolak 2 tinggal 5 kan? 5 darab 180 darjah. Tu yang kita dapat jumlahnya 900 darjah. Faham tak korang setakat ni? Faham. Okey, jadi untuk setiap satu sudut pedalaman heptagon ini, dia punya nilai sudut ialah 128.6 darjah. Ini kamu kena ingatlah. Lebih-lebih lagi bila dah masuk sekolah menengah, kamu akan belajar lebih mendalam lagi tentang poligon. Jadi asasnya ni kamu kena ingat. Barulah kamu boleh tambah dengan pengetahuan yang lagi dalam dan juga lagi kompleks tentang mengira macam-macam lah yang kamu akan diajar pada sekolah menengah. Nak kira satu sudut. Ini baru kita dedahkan dengan sudut pedalaman. Masa masuk sekolah menengah nanti, bukan saja sudut pedalaman, sudut luaran sisi itu pun kamu kena kira. Contoh kalau dia letakkan satu garisan kat sini. Dia letakkan satu garisan. Okey, kamu diminta kira sudut pedalaman bagi yang ini. Ni cikgu nak tunjukkan contoh ni supaya apa? Supaya nak bagi kamu faham yang mana apabila kita dah belajar, kita tak boleh lupakan apa yang kita belajar tu sebab kita akan belajar benda yang sama tetapi lebih mendalam lagi tentang yang kita dah belajar tu. Jadi masa sekolah menengah nanti, bukan aja kamu kena tahu sudut dalaman, sudut luaran ni pun kamu diminta kira. Jadi kalau kamu tak tahu sudut pedalaman, macam mana nak cari sudut luaran dia? Macam tu. Maksudnya pentingnya apa yang kita dah belajar masa sekolah rendah, jangan lupalah. Nanti boleh sambung belajar untuk sekolah menengah. Okey tak? Faham tak setakat ni? Faham. Korang? Okey. Kita terus nombor 2. Nombor 1 tadi dah kan? Nombor 2, nama poligon dia ni, pentagon. Ni tengok je nota. 108 darjah. Semua sisi bucu sudut 5. Dah? Dah ke belum? Dah. Okey. Dan jangan lupa menyambungkan sisi-sisi yang tidak digariskan tu ya. Sambungkan. Kemudian nombor 3, ini adalah bentuk segitiga sama sisi
Nilai sudut X dia ni setiap satu ialah 60 darjah. Sisi bucu sudut sama 3. Okey, dah? Dah. Kalau tulis segitiga saja tidak lengkap. Mesti ada segitiga sama sisi sebab sisi dia semua sama panjang. Okey, nombor 4, hexagon. Sudut X 120 darjah. Sisi bucu sudut 6. Dah? Dah. Okey. Sampai nombor 4 je. Okey. Ni tadi nota. Jangan lupa ya, catatkan ni. Ini nota tambahan. Ini sebenarnya tak ada dalam buku teks. Ini kamu akan diajar pada sekolah menengah. Tapi cikgu nak bagi kamu cepat. Ingat. Tak payah susah hafal. Kita terus ingat formula ni. Dah? Yang ni dah salin belum? Ni salin. Dah Okey, kita teruskan muka surat 70. Raja di bawah menunjukkan dua bentuk P dan Q yang terdiri daripada dua segi empat tepat yang sama besar. Bermaksud ini segi empat tepat yang sama, panjang sama lebar, ini pun sama, ini pun sama, ini pun sama. Maknanya kita ada empat segi empat tepat yang sama saiz. Okey. Soalan minta hitung perimeter dalam cm bagi bentuk Q. Bentuk Q ni gabungan ni lah. Satu tegak, satu dibaringkan macam ni. Okey, kita tengok satu persatu. Dia punya panjang 10 cm, jadi maksudnya di sini ialah 10 lah. Dan lebar dia, kalau tengok yang apabila P ni dicantumkan dua kan, cantumkan lebar dia 6, bermaksud kalau kita bahagi dua sama banyak, dia sini 3, sini 3. Sebab tu kat sini 3, 3. Yang ni kita tahulah dia cantuman daripada dua segi empat tepat. Bermaksud di sini dia punya panjang 10. Dari sini ke sini 10. Sini ke sini 3. Okey, kemudian lebar ni samalah, kita guna pakai lebar yang sama. Di sini 3. So sini pun 3. 3. Yang ni samalah panjang. Kalau bertentangan kan sama. Dan di sini pula kita tak boleh letak terus 10. Sebab perimeter ialah mengira jumlah semua sisi luar. Dalam ini kita tak letak. Dalam ni kita tak campurkan. Jadi sebab itu kita kena buat antara sisi dari sini ke sini. Bukan 10 cm. Dia adalah 10 tolak yang 3 yang dalam ni kita tak nak. Jadi tinggal 7. Dan hasil ayat matematik awak tu. Inilah 3 tambah 10. Kita bermula daripada sini. 3 tambah 10 tambah 3. Satu tips nak mengira perimeter tanpa ada kecuaian. Kamu tambahkan mengikut susunan aturan sisi tu. Dari sini pergi ke sini. Terus pusing macam kamu mengelilingi bentuk ni. Jangan lupa. Perimeter hanya mengira jumlah sisi luar saja. Jadi sisi yang dalam ni kita tak tambahkan sekali. Ya. Jadi ini ayat matematik kamu. Bila kamu jumlahkan, ini congak je. 10, 10, 10. 7 tambah 3, 10 lagi. Jadi 46 cm. Faham tak? Korang? Faham. Okey, dah? Faham. Dah. Boleh saya pergi soalan seterusnya? Boleh. Boleh Okey. Boleh. Apa tu? Boleh Okay, kita tengok soalan nombor 2. Raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga A.
Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. Boleh. Okey. Nombor 2. Ini sebuah segitiga ABC yang ini. Sebuah segi empat tepat PQRS yang ini. Luas PQRS, luas yang ini, segi empat tepat ni adalah separuh daripada luas ABC. Jadi kita nak, soalan nak apa? Hitung panjang dalam cm bagi PQ. P ke Q. Dia punya panjangnya. Soalan suruh cari panjang PQ. Jadi kita gunakan maklumat yang ini. Luas PQRS, jadi kita letakkan sebagai tajuk. Adalah ni maksudnya sama dengan lah separuh daripada luas ABC. Separuh, 1/2 daripada, dan dalam kurungan ini adalah pengiraan untuk mencari luas ABC, iaitu luas segitiga. Formula mengira luas segitiga ialah, ingat tak? Panjang darab lebar bagi 2 ataupun setengah darab panjang darab lebar. Tapi kalau kita tengok segitiga ni dia tak ada lebar. Ya, sebab lebarnya duduk di dalam. Bila di dalam ni kita tak panggil lebar, kita panggil ketinggian. Tinggi segitiga. Formula segitiga juga boleh kita katakan iaitu setengah ataupun 1/2 darab panjang darab tinggi. Okey, sebab tu saya letak di sini dalam kurungan ini adalah formula untuk mengira luas segitiga 1/2 darab tapak ataupun panjang kita panggil 12 cm dan juga darab tinggi dia 6 cm. Yang ni boleh congak potong aja 2 dengan 12 ni. Sebab itu jadi 6 darab 6 36. Lepas tu jangan lupa 36 tu kena bagi lagi 2. Ni saya tunjukkan. Cara kamu kena tunjukkan macam mana kamu selesaikan pengiraan yang ini. So 36 bagi 2, so kita dapat 18 cm persegi. Okey, setakat ni faham tak? Faham. Okey, kemudian bila kita dah dapat luas luas segitiga tu kan? Luas PQRS tu 18 cm persegi kan? Kita masukkan dalam formula mengira luas segi 4 PQRS tu pula. Mengira luas segi 4 apa dia? Formulanya panjang darab apa? Tak dengar, tak ada orang jawab pun. Panjang darab apa? Apakah formula mengira luas segi 4 tepat? Tak ingat. Panjang darab lebar. Semua ada dalam nota tu. Kalau awak tak selap macam mana awak nak ingat? Okey. Panjang darab lebar. Sebab itulah 4 cm darab PQ. Okey. 4 cm ini lebar. PQ tu yang kita nak cari panjang. Jadi panjang darab lebar sama dengan 18 cm persegi. So, PQ ni kita jadikan 4 cm. Kita bawa ke sebelah kanan sebab itu dia daripada darab menjadi bagi 4. Selesaikan. Okey. Bila kamu selesaikan dia tak cukup. Tahu dia akan jadi jawapan dia titik perpuluhan. Sebab kita menambah lagi satu sifar. Sampai dapat 4.5 cm. Jadi panjang PQ ialah 4.5 cm. Faham tak soalan ni? Faham. Okey. Kalau dah cakap. Dah ke? Dah. Okey, kita teruskan soalan muka surat 71 pula. Raja di bawah terdiri pada sebuah kubus dengan dengan isi padu 8 cm padu dan sebuah kuboid yang mempunyai luas tapak 30 cm persegi. Kubus tu yang ini, yang kecil ni. Kalau dia kata isi padu kubus ni 8 cm persegi,
Bermakna setiap satu sisi kubus ni berapa panjangnya? Orang isi padu kubus dia dah beri 8 cm padu. Kalau 8 cm padu maksudnya ni kubus tau. Maknanya satu sisi dia sama dengan berapa cm? 2. Betul 2. Sebab tu isi padu dia jadi 8 sebab 2 darab 2 darab 2. Kita nak mengira isi padu kubus kan panjang darab lebar darab tinggi. So isi padu kubus ialah dalam kurungan 2 darab 2 darab 2 tutup kurungan cm sama dengan 8 cm padu. Jadi tinggi kubus ini ialah 2 cm. Apabila kita dah dapat tinggi kubus 2 cm, baru kita boleh cari tinggi kuboid. Sebab dalam soalan kata tinggi kuboid adalah 5 kali tinggi kubus itu. Jadi nak mengira tinggi kuboid 5 darab 2 cm dapat 10 cm. Dan kita masukkan 10 cm ini ke dalam pengiraan mengira isi padu kuboid. Formula isi padu kuboid ialah panjang darab lebar darab tinggi. Tetapi panjang dan lebar dia tak beri. Dia hanya beri luas tapak. Luas tapak ini adalah hasil darab panjang darab lebar. Jadi kita tak payah kira dah panjang darab lebar. Dia dah darabkan dah. 30 cm persegi. Ini untuk panjang darab lebar. Sambung aja nak mengira isi padu. Panjang darab lebar, darab tinggi. Jadi kita congak dapat 300 cm padu. Faham tak korang? Okay, kalau dah cakap. Dah. Okay, seterusnya nombor 2. Raja di bawah menunjukkan sebuah kuboid. Isi padu kuboid itu bersamaan dengan isi padu bagi 30 buah kubus yang bertepi 4 cm. Bertepi ni maksudnya bersisi 4 cm. Okay. 30 buah kubus yang bersisi 4 cm. Isi padu kuboid sama dengan isi padu 30 buah kubus. So kita kena carilah dulu isi padu 30 buah kubus tu baru kita boleh matchingkan dengan isi padu kuboid. So isi padu 30 kubus kita buat pengiraannya di sebelah kanan. 30 darab dengan sebab 30 kali isi padu kubus kan. Jadi dalam kurungan ni adalah mengira isi padu kubus. Kalau sisi kubus kan semua sama panjang. Jadi 4 darab 4 darab 4. Kita dapat 64 dan darabkan dengan 30. Tunjukkan pengiraan bentuk lazim. Kamu akan dapat 1920 cm padu. Adalah jumlah isi padu untuk 30 kubus. Setakat ni faham tak? Faham. So, bila kita dah dapat, kita catatkan pada ayat matematik isi padu kuboid. Bermakna isi padu kuboid adalah sama dengan 1920 cm padu. Sebab pada soalan dia dah nyatakan isi padu kuboid sama dengan 30 buah kubus. Jadi kita dah kira 30 buah kubus tu dapat kita masukkan pada isi padu kuboid. Kemudian nak cari CCP ini kita masukkan dalam formula mengira isi padu kuboid. Panjang darab lebar darab tinggi sama dengan, kita tak payah kira dah sebab kita dah tahu jumlah isi padu kuboid tu. Yang ini kita masukkan. Jadi bermakna bila ayat matematik kita dapat begini, kita dapat satu nilai anu. Jadi anu tu kita cari dengan selesaikan dulu 8 darab 12 cm, 96 cm. Jadi di sini kena tambah dia punya unit tu tertinggal 2. Okay. Apabila panjang dan lebar dia mesti unit dia dah bertukar jadi cm persegi. Sebab dia dah kali 2. 2 kali. So kita ringkaskan ayat matematik yang di atas ini menjadi ini. Barulah kita dapat mencari P. 96 cm persegi ini kita bawa ke sebelah kanan dan
terbalikkan operasi. Darab menjadi bahagi. Dan kita bahagikan 1920 bahagi 96. So awak dapat tunjukkan pengiraan potong tu pula. Di sebelah kanan 1920 bahagi 96 kita dapat 20. So P sama dengan 20 cm. Faham tak? Faham tak? Faham. Alright. Kalau dah cakap Dah. Okey, kita terus. Yang ni dah Dah. Okey, soalan 72. Raja di bawah menunjukkan segi empat sama ABFG. Ni dia ABFG. Dan segi empat tepat CDEF yang dilukis oleh Siti. Dia melorik sebahagian daripada segi empat tepat CDEF. Yang ini. Dia lorik. Yang gelap ni dia dah lorikkan. Diberi perimeter kawasan belorik ialah 15 cm. Ini yang belorik. Jadi perimeter kawasan belorik itu ialah ini. Kalau nak faham dia punya perimeter kan sisi luar. Jadi yang ini. Yang ini Cikgu lorikkan ni. Yang cikgu warnakan merah ini ialah perimeter kawasan yang dilorikkan tadi. Bermaksud panjang keseluruhan yang ini ialah 15 cm. Okey. Jadi untuk mencari panjang yang berlekuk ini ialah 15 cm tolak dengan 6. Mana pula datangnya 6 ni? Kita tengok daripada segi empat sama ni. Sisi dia ialah 8 cm. Jadi di sini pun B dengan F pun patutnya 8 cm. Tetapi kita dah tahu B ke C. Maksudnya B ke C 2 cm kan? 8 tolak 2 cm ialah 6 cm. Jadi C dan F ialah 6 cm. Dan sisi bertentangan dengan dia D dan E juga dikira sama panjang sebab bertentangan 6 cm juga. Jadi jumlah sisi, panjang sisi yang berlengkuk ini ialah 15 tolak 6. Itu yang kita dapat 9 cm. Setakat ni faham tak? Faham. Okey, apa soalan nak ni? Soalan nak, dia kata, hitung perimeter dalam cm kawasan yang tidak berlorik bagi seluruh raja itu. Maknanya kawasan putih bagi seluruh raja. Seluruh raja maksudnya semua raja. So kita kena fokus kawasan yang putih dan mencari sisi luarnya sahaja. Jumlahkan semua sisi luar kawasan yang putih. Okey. Cikgu nak lukiskan semua sisi luar ataupun perimeter kawasan yang tidak berlorik. Cikgu akan mula dengan A ke B. Kamu kena sebutkan pada cikgu, lepas A ke B cikgu nak ke mana? Cikgu nak tengok kamu faham tak? Macam mana kita nak tahu jumlah, macam mana kita nak kenal pasti yang mana sisi perimeter kawasan tidak berlorik. Okay, A ke B, lepas tu cikgu nak jalan ke mana pula? B ke C. Okay. Lepas tu? Ke D. Yang lain? Ke D. C ke D. Okay, lepas tu?
D ke E. Okey. Kalau cikgu pergi D ke E, soalan tanya apa? Tidak berlorik. Tidak berlorik. Bila cikgu dah lalu D ke E, bermaksud cikgu telah lalu kawasan yang berlorik. Salah ke tak? Salah. Salah. So, okay, kita stop daripada C ke D tadi. Okay, ke mana pula cikgu nak pergi? D ke E yang maksud kamu, D ke E yang mana? D ke E yang lurus ke atau yang berlengkuk? Berlekuk. Betul. Betul. Kita kena pergi pada D ke E yang berlengkuk supaya kita rapat pada sisi yang tidak berlorik. Okay, lepas tu cikgu nak pergi mana? Pergi E ke F. Betul. E ke F. Betul. Next. F ke G. Betul. Next. G G ke A. Dah siap. Jadi yang cikgu warnakan inilah yang kamu kena jumlahkan. Inilah dia sisi luar kawasan yang tidak berlorik bagi seluruh rajah. So, ini ayat matematiknya. Bentuk lazim jumlahkan, kamu akan dapat 49 cm. Kalau dah cakap, yang ini pun kamu kena salin tahu. Dah. Okey, dah ya? Dah, kita pergi soalan nombor 2. Raja di bawah menunjukkan bentangan bagi beberapa bentuk 3 dimensi. Nyatakan bentuk 3 dimensi bagi bentangan 1. Senang je kan? Apa namanya ni? Silinder. 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 Ada dalam nota pun kan? Dalam nota semua ada. Kita tengok pula berapakah beza isi padu antara bentuk kedua dan bentuk ketiga. Bentuk kedua ni apa nama bentuknya? Apa nama bentuknya? Kalau korang tengok semuanya dicalik-calik ni. Bermaksud sama panjang. Kubus. Jadi kalau kita gabungkan semua bentangan ini, kita cantumkan balik bentangan ini, dia akan membentuk kubus. Yang ini pula kalau kita cantumkan bentangan ini bentuk apa? Kuboid. Okey. Yang ini kubusnya sisinya berapa setiap satu sisi? Berapa cm setiap satu sisi? Dari sini ke sini 9. Jadi kalau satu sisi 9 bagi 3? 3. 3. Jadi nak cari isi padu kubus, 3 darab 3 darab 3. So kamu dapat 27 cm padu. Dah settle cari isi padu kubus. Isi padu kuboid pula. Dia punya panjang 7. Okay, dari sini ke sini 6, maknanya satu sisi 3. So panjang 7, lebar dia 3 dan tinggi dia pun 3. Jadi isi padu kuboid 7 darab 3 darab 3, kamu dapat ini. Ya. Tunjukkan bentuk lazim ni 21 darab 3. Kat sini tepi ni. Okay. Kemudian dah dapat kedua-dua isi padu ni, kita bezakanlah, tolak. So kamu akan dapat jawapan akhir 36 cm padu. Tunjukkan bentuk lazim tolak pula. Kalau tak boleh nak congak kan, mestilah tak boleh congak. Buat tolak bentuk lazim. Faham tak soalan ni?
Faham. Okay, kalau dah cakap. Dah. Okay, yang lain semua dah? Dah Okey, itu saja setakat untuk hari ini dan tugasan baru minggu ini. Sekali lah tu, seminggu kamu cuti kita akan cuti seminggu. Selamat bercuti tapi sambil-sambil tu buat sikit-sikit lah kerja matematik Kita sambung muka surat 73 dengan 74 soalan objektif buat pada buku tulis matematik 1. Okey, ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Ada. Cepatnya. Nak lagi ke? Tak nak. Cepat pula. Dia kata cepat pula kelas hari ni. Sebab sebab soalan soalan yang kita bincang tu tak berapa susah Jadi tak adalah lama. Okey? Ada apa-apa soalan nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada. Okey, itu saja kelas. Terima kasih, Kita jumpa Cikgu. lagi. Bye-bye. Kita jumpa lagi selepas minggu. Okey. Bye. Okay, cikgu. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bye-bye. Cikgu. Bye-bye.